Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ustaz Yusof selaku pengacara majlis. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada hari ini, pada malam ni, kita akan melihat beberapa perkara yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Yusof tadi tentang politik dan Islam dan politik. Dan saya pun telah mengagihkan pada tuan-tuan nota kita untuk kita baca pada malam ini, iaitu dipetik daripada kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-15 muka surat yang ke-137, ya, bagi tuan-tuan yang ada kitab Bahrul Mazi di rumah tuan-tuan, iaitu bab majaa fi sya'mi, bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan negeri Syam. An Qurrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fasada ahlu syami fala khaira fikum, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin la yadurruhum man khadalahum hatta taqum as-sa'ah. Hadis yang sahih daripada Qurrah, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila rosak orang-orang Syam, maka tiadalah kebajikan pada kamu. Sentiasa ada satu puak daripada umatku yang berkemenangan, tiada memberi mudarat mereka itu, dan tiadalah menyamai mereka itu sehinggalah berdirinya kiamat. Itu hadis sahih yang pertama. Hadis yang kedua, an Bahzi bin Hakim an abihi an jaddihi qala qultu ya Rasulullah aina ta'muruni, qala ha huna, wa naha biyadihi nahwa sya'mi. Daripada Bahzi bin Hakim, katanya daripada bapaknya, daripada datuknya, bukan neneknya, nenek ni bahasa lama, datuknya jaddi, katanya, ya Rasulullah, di manakah engkau suruh aku pergi? Maka Rasulullah menunjukkan di sana, dan dihalalkan tangan Rasulullah ke negeri Syam, atau sekarang disebut sebagai negeri Syria. Tuan-tuan, tajuk kita yang pertama malam ni ialah tentang Syria, ataupun dulu dipanggil sebagai Syam. Ketahuilah wahai saudaraku, adalah negeri Syam ialah masyhur sekarang dengan nama Syria atau nama Syuraya. Kita sebut sekarang dengan nama Syria, dan duduknya di antara negeri Mesir dan negeri Turki. Dan kadang-kadang kita dengar pun Syria ni melepaskan tembakan dia sampai ke negeri Turki. Turki balas balik tembak ke negeri Syria, pakat duk balas, sebab mereka ni negeri sepadan dua-dua ni. Dan di sebelah timurnya pula tanah Arab, dan di sebelah baratnya pula Laut Putih. Maka negeri Syam adalah satu negeri yang tua, cukup besar dan makmur. Negeri Syam ni tuan-tuan adalah negeri tua. Nabi Muhammad kecil-kecil ada, belum diangkat menjadi Rasul. Kita dah sebut dah, Rasulullah bersama dengan Abu Talibnya meniaga di Syam. Lama dah tuan-tuan Syam ni, Syria ni. Kalau tuan-tuan pergi ke Syria pun memang lama semua. Bangunan pun lama, kereta pun lama, orang je tak lama. Tuan-tuan kalau pergi ke Syria, bangunan semua lama-lama, antik punya, memang jenis lama punya. Yang barunya ialah bangunan yang dibuat oleh puak-puak Syiah. Puak-puak Syiah lawa.
dia buat masjid lawa-lawa. Masjid orang Syiah buat di Syria cukup cantik, lawa-lawa belakang. Depa belah sungguh. Yang lain-lain ni depa tak belah. Bangunan semua buruk-buruk, nak roboh banyak dah. Dan kata dia lagi, cukup besar dan makmur dan masyhur di dalam alam selama-lamanya, tempat orang bersedap-sedap dan bersuka-suka di dalam dunia. Memang tuan-tuan nak makan nasi mandi sedap-sedap, kena pergi Syria lah. Chicken mandi, lamb mandi, pergi ke Syria. Pergi ke Ipoh ni boleh mandi je lah. Dia bukan chicken mandi, boleh mandi boleh. Dan tuan-tuan, duduk di sana pula udara dia sedap. Syria ni udara dia bila kita duduk, kita rasa selesa, kita rasa seronok. Nak kata panas sangat pun tak, nak kata sejuk sangat pun tak. Keadaannya sangat selesa, negerinya selesa. Walaupun taklah maju macam Malaysia ni, tapi barang-barang dia murah. Kak-kak yang minat kain langsir, yang minat cadar katil, pergi Syria. Tak minat jenis ni lapik-lapik macam ni, berlambak ni, 10 ni baru RM10, murah gila tuan-tuan. Jenuh beli. Kita jenis ni duduk di Malaysia jenuh kait, depa sana ke katil-katil cadar ni murah sungguh. Baju-baju ni murah. Nak beli baju kot ni tuan-tuan, pergi sana. Satu kot RM60, RM25. Bukan bandel baru, murah. Sebab duit kita tinggi, duit depa rendah. Kalau tuan-tuan pergi ke Jordan pula, tu saya beli apa lah, duit depa tinggi, duit kita rendah pula. Ayak mineral pun RM6 tak payah lah. Tuan-tuan buat bekal siap-siap pada Malaysia kalau pergi Jordan. Syria tak, dia murah. Nak makan aiskrim sedap pun pergi Syria. Sedap tuan-tuan, negara Syria ni kitab disebut pada kita betul tu. Orang dia pun lawa-lawa, baik laki-laki baik perempuan. Terutamanya perempuan lah kat Wu, ya, lawa-lawa. Ya, yang mana yang belum kahwin pergilah ke Syria. Tak ada 100,000 patah balik. Lawa-lawa. Orang laki-laki dia pun lawa-lawa. Sebab dia ada riwayat kata orang Syria ni keturunan Nabi Yusuf dan Zulaikha. Tu yang segak belakang. Tuan-tuan yang mana duduk di Syria tak jatuh cinta dengan perempuan Syria, kira hebat. Kira iman tu kira hebat. Dengan lembutnya, sopan santunnya baik. Kemudian, dengan kerana bagus udaranya dan mewah makan minum di dalamnya dan banyak pula orang di dalamnya, di sanalah tempat perkuburan beberapa banyak nabi dan ulama dan wali-wali Allah. Tuan-tuan sampai je ke Syria, orang akan tunjuk pada tuan-tuan, tu atas bukit tu lah dikebumikan anak Nabi Adam yang mati dibunuh. Orang yang pertama dibunuh dalam dunia, kubur dia letak di situ lah, di Syria ni. Berlambak kubur-kubur Nabi tuan-tuan, tempat para Nabi, para awliya semua ni. Dan zaman dahulu dia di bawah takluk raja besar, daripada Raja Rom, Byzantine, sampailah kepada Islam. Dibukanya negeri Syria ini diambil dengan perang daripada perintah zaman Rom. Dan Nabi kita pun telah memuliakan negeri Syam sebagaimana yang termasyhur dalam sejarah. Malah Nabi memuliakan segala ahlinya. Dan berhabarlah Nabi kepada sahabat-sahabat Nabi, sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, apabila hina ahli Syam, maka jadi hinalah pula orang Arab. Nabi kata apa dalam hadis dia? An Qurrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum. Nabi kata, diriwayatkan daripada Qurrah, Nabi bersabda, apabila binasa penduduk-penduduk Syam, yakni hina dan mundur, tiada berkekuasaan pada mempertahankan agama Islam dan memajukannya, maka tiadalah kebajikan pada sekalian kamu, hai orang Arab. Kamu akan menjadi hina dan mundur, dan payahlah pula kamu mendapat kemuliaan dan kemenangan. Nabi kata, nak tengok orang Arab ni hebat tak hebat, maju tak maju, elok tak elok, Nabi suruh tengok negeri Syria. Negeri Syria teruk, orang Arab pun akan teruk. Negeri Syria maju, orang Arab akan jadi hebat.
Inilah tajuk kita yang pertama, segmen yang pertama malam ni. Kenapa Syria bergolak tak habis-habis? Jawapan dia, orang Yahudi baca hadis ni, orang Nasrani baca hadis ni. Kalau Syria naik, kalau Syria bangun, lingkup Yahudi, lingkup Nasrani, lingkup Israel. Maka sebelum lingkup, kita lingkupkan dulu Syria. Sebab itulah jawapan dia sekarang. Di negara Syria bergaduh, berbunuh berpuluh-puluh ribu orang. Budak kecil dibom, budak kecil disembelih. Bergaduh tuan-tuan. Sebab dia nak bagi Syria lemah. Bila Syria lemah, maka umat Arab juga akan jadi lemah. Bila Arab menjadi lemah, lemahlah. Sekarang tuan-tuan tengok betapa lemahnya kita. Tak boleh nak buat apa. Baik, kenapa berperang di antara Syria dengan rakyat dia sendiri, pemimpin dia dengan rakyat dia sendiri? Inilah yang berkali-kali saya sebut pada tuan-tuan. Kita ni duduk di Malaysia, bersyukur banyak-banyak. Kita tidak ada perbezaan mazhab. Di Malaysia ada 4 mazhab: Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i. Dan kita tak pernah bergaduh 4 mazhab ni. Ni benda syukur. Kita boleh semayang di masjid Hanafi, orang Hanafi boleh semayang masjid Syafi'i. Orang Mekah boleh jadi imam di Malaysia. Cuma jarang-jarang orang Malaysia jadi imam di Mekah. Orang Mekah bulan puasa tu setiap masjid panggil imam Mekah. Tapi bila mereka main semayang di Malaysia, mereka tetap baca bismillah. Balik ke Mekah, mereka terus baca alhamdulillah. Sebab kita berada dalam mazhab yang sama, Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab tu kita tak bergaduh. Kenapa yang bergaduh di Iraq? Kenapa bergaduh di Syria? Jawapannya sebab perbezaan mazhab. Yang satu menganut pahaman Sunni, yang satu lagi menganut pahaman Syiah. Saya nak cakap pada tuan-tuan, Amerika ugut macam-macam dekat Bashar al-Assad. Nak buat sekatan lah, nak buat apalah. Takkan dibuatnya sekatan tuan-tuan. Takkan diperangnya Syria tu. Takkan diperangnya. Sebab dia menghancurkan umat Sunni. Tuan-tuan faham maksud saya? Serupalah Iran. Amerika kata kami akan serang Iran, kami akan serang Iran. Tobat lahum, tak serang. Dia takkan serang. Kalau nak serang, lama lah dia serang. Dia boleh serang Iraq, dia boleh serang Libya. Kerana Libya, kerana Iraq dipegang oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Walaupun nama dia Saddam Hussein, kita kata ganah lah Saddam Hussein ni, tapi dia mempunyai pahaman Sunni. Mereka tak suka dengan Sunni, sebab tu dia gulingkan Saddam, dia naikkan puak Syiah. Itu nama dia. Sebab tu tuan-tuan tak jadi apa. Tuan-tuan jangan takutlah Iran ke Syria ke, Amerika tengok aja, dia saja buat getak saja ya. Dulu ada orang marah saya, ustaz, Iran lah ada satu-satunya negara yang berani lawan Amerika. Kalau berani pergilah serang Amerika. Pergilah tak serang. Ada Amerika pergi serang ada Iran pergi serang Israel. Ada Iran pergi serang negara Israel. Tak ada. Yang serang Israel tu Saddam Hussein. Dengan peluru berpanuskat dia pergi serang. Iran mana ada tuan-tuan. Sebab apa? Pahaman mereka ialah ni, benci kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini yang kita takut tuan-tuan, budaya politik kita. Bila kita bawa masuk pahaman-pahaman ini, kita import pahaman-pahaman ini masuk di dalam negara kita yang selama ini bebas, aman, boleh semayang dengan senang, boleh mengaji dengan senang, boleh ibadat dengan senang. Tapi bila dibawa masuk pahaman-pahaman yang lain daripada pahaman Ahli Sunnah wal Jamaah, maka tuan-tuan tengok huru-hara akan berlaku. Dan huru-hara ini akan berlaku bermula daripada mana? Dia akan berlaku bermula daripada politik. Puak-puak ini akan menggunakan pahaman politik, platform politik, kedudukan dalam politik untuk mempopularkan pahaman mereka, iaitu pahaman yang bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang ni yang kita takut, dan sekarang telah berlaku di Syria dengan begitu dahsyat. Bayangkan tentera sendiri menembak rakyat sendiri tanpa ada belah kasihan, dan orang Arab lain tak tolong, semuanya diam nikui, tak kata apa, tak berani kata apa tuan-tuan.
Turki je berani pergi tembak tu pun tak berani kacau. Kita tak boleh campur, kata dia. Jadi tuan-tuan, Amerika ke, Barat ke, Israel ke, mereka ni bangsa yang mengkaji. Bila mereka kata kalau bangsa Syam naik, kalau orang Syria naik, Islam akan naik, maka cari jalan macam mana nak bagi bergaduh sesama umat Islam, dan akhirnya mereka berjaya. Bila berjaya mengkucar kacirkan, menghancurkan negara Syria, tuan-tuan, rugi ke untung ke, balik kepada umat Islam, sesama umat Islam akan balik kepada kita. Siapa menang pun umat dia mati. Siapa yang menang dalam peperangan ini pun beribu-ribu orang mati. Semua orang terlibat. Yang jadi pelarian saja berjuta, yang terbunuh berpuluh ribu, kerosakan tak terkira banyaknya. Siapa menang pun hakikatnya umat Islam yang rugi. Kalau inilah tuan-tuan, itu bukan nama dia politik. Politik di dalam Islam ialah untuk menjaga Islam. Politik di dalam agama ialah untuk menaikkan agama. Gunakan politik untuk menguatkan agama, bukan menggunakan agama untuk menguatkan politik. Banyak orang yang menggunakan agama untuk menguatkan politik. Ini yang jadi salahnya. Sepatutnya menggunakan agama untuk kebaikan kita balik, menggunakan kekuatan agama untuk membangunkan negara, menggunakan politik untuk menguatkan agama. Sekarang yang berlaku di negara-negara Arab, tuan-tuan cuba tengok. Yang berlaku sekarang ini, mereka menggunakan sandaran politik mereka untuk menguatkan diri mereka. Lain perbezaan politik bunuh, lain perbezaan politik bunuh. Bila saya ada di Syria, tuan-tuan, dia pun bagi tahu dekat saya, kalau orang yang lantang macam saya ni dah ada di Syria, tak balik dah. Tak ada lah, pergi mana tak tahu. Ada yang dibuahkan bawah tahanan, duduk di bawah tanah. Tahanan mereka, penjara dia bawah tanah. Kita ni kira baik, jaga semua ada, makan free masuk penjara. Penjara mereka duduk bawah tanah tu, dalam seksa tu, punya nak jaga politik mereka. Ini budaya di Syria. Sebab tu orang Syria dulu-dulu mereka tak berani cakap, dia takut. Sekarang baru berani cakap. Bila 28 budak-budak yang menconteng di dinding, asalnya rusuhan ini berlaku 28 budak-budak sekolah rendah yang menconteng dekat dinding. Bukankah pada masa itu di negara-negara Arab berlaku Arab Spring? Di Mesir, di Libya, di Yemen berlakunya tunjuk perasaan rakyat kepada pemerintah. Jadi budak-budak ni pergi conteng, kita gulingkan kerajaan. 28 budak-budak. Yang ni yang orang report tangkap budak-budak tu, seksa budak tu, yang orang bangun. Mak bapak dia bangun, semua bangun. Kalau tuan-tuan baca rentetan dia, awal-awal dia tu, serupalah yang berlaku di negara-negara Tunisia dan sebagainya. Bendanya sikit aja. Hanya seorang budak universiti tak dapat kerja, pergi berniaga sayur. Apalah maknanya aku ada CJ universiti, ijazah universiti, tapi aku duduk berniaga sayur. Apa nak buat? Aku ngaji nak buat apa? Dia sebarkan dengan Facebook dia sebarkan dalam YouTube, dia sebarkan dalam SMS. Rakyat bangun, jatuhkan kerajaan dengan SMS dia, tuan-tuan. Puncanya sikit saja, budak tulis conteng dekat dinding. Sikit saja conteng dekat dinding, 28 orang. Datang SB, datang tentera, tangkap budak tadi dan seksa budak-budak ni, cabut kuku dan sebagainya. Jadi mak bapak marah, budak-budak ni ada yang mati dibunuh. Sejak itu perberontakan berlaku. Sampai budak-budak pun apa pergi seksa ni. Tu yang memberontak tu, tuan-tuan. Asalnya sikit ya, budak-budak duk conteng, duk tulis Angry Bird itu je. Orang askar mereka marah sebab mereka sangat sensitif. Orang Arab memang macam tu, tuan-tuan. Saya dah bab dah tuan-tuan banyak kali dah. Tuan-tuan kalau pergi Mekah, pergi buat ceramah macam ni, taubat lahum, tak dapat kuota haji. Sungguh tuan-tuan, kita tak dapat kuota, 28,000 je dapat, 10,000 tak dapat, duduk menung. Pasal apa? Mereka cukup pantang. 5 orang berkumpul menyembang-nyembang, akan datang, mereka suruh keluar beredar. Kita pula di tanah suci pergi gantung pula, bersih kotak semua dalam masjid, pergi tunjuk perasaan pula. Cari naah, tuan-tuan. Lah apa ramai yang tak boleh pergi haji, duk buat rayuan tak dapat 10,000 tu ramai, tuan-tuan.
akibat daripada politik yang melampau. Sampai dekat Masjidil Haram pun gaduh lagi. Duk dalam Mekah dah, duk di Madinah pun duk bawa politik negeri masing-masing lagi. Lingkup. Sebab itu di Mekah, di Madinah, hang politik mana pun hang sampai ke Mekah hang tak ada politik. Habis. Tapi orang Malaysia ni pelik. Kalau dia pergi ke bulan pun dia bawa agak bendera dia. Dia tak kira tempat tentang. Inilah dikatakan politik melampau, 24 jam yang tak reti politik. Tuan-tuan, balik tentang kisah tadi ni. Jadi Nabi SAW sebut, Nabi kata di Syam ini adalah gambaran kekuatan umat Islam, umat Arab. Jadi bila umat Arab pun dah rosak sebab Syam rosak, tuan-tuan baca pula hadis yang di bawah tu, hadis di selepasnya itu. Nabi kata apa? La tazalu ta'ifatum min ummati mansurin la yadurruhum man khazalahum hatta taqumas sa'ah. Nabi berkata, sentiasa ada satu puak daripada umatku, ada berkemenangan mereka itu, tiada memberi mudarat akan mereka itu oleh orang yang tiada menyertai mereka hingga berdiri kiamat mereka di dalam kemenangan dan kemajuan. Walaupun Nabi kata orang Arab Syria rosak, lalu orang Arab keseluruhannya pun akan rosak, tapi Nabi kata akan ada umat lain yang menggantikan mereka, akan ada bangsa lain, umat Islam lain yang akan ganti mereka untuk cover Islam, untuk jaga Islam. Tuan-tuan, ni Rasulullah sebut dalam hadis dia, hadis sahih ini. Sebab tu kita lihat sekarang yang menjaga Islam, tuan-tuan, bukan orang Arab lagi dah. Yang menjaga Islam, yang duk buat baik-baik tentang Islam ni bukan orang Arab lah. Orang Mekah ni kok jaga Mekah dengan Madinah aja orang Arab Saudi. Tapi yang duk menjaga ekonomi, yang nak bebaskan daripada riba, supaya ekonomi umat Islam selamat daripada riba, tengok, bukan lagi bangsa Arab. Yang nak buat pendidikan supaya orang ni faham agama, orang ni boleh kenal agama, orang ni boleh ingat agama, orang ni boleh jaga agama. Cuba tengok kebangkitan sekolah-sekolah Arab, sekolah-sekolah agama yang berorientasikan agama, naik daripada negara mana? Naik daripada mana, tuan-tuan? Dia bukan naik daripada negara Arab. Arab sekarang sibuk dengan sukan. Arab sibuk dengan menaja English Premier League, taja bola sepak Manchester City, duk taja Chelsea, duk taja Real Madrid. Orang Arab kerja dia itulah kerja dia, taja syarikat bola, syarikat sukan. Dia tak buat benda-benda lain. Dia kerja dia ialah hiburan. Sebab tu orang kita bila pergi ke Mekah, tuan-tuan, subhanallah, makcik-makcik hak depan saya ni bila pergi Mekah semua pakai telekung, 24 jam telekung. Abang-abang ni bila pergi ke negara Arab semua pakai jubah. Cuba tengok orang Arab bila main negara kita, pakai seluar pendek semua. Sebab itu ada pepatah yang mengatakan bahawa orang Arab ni bila keluar daripada Arab dia cari tiga. Dia mai ke negara lain, dia cari tiga. Pertama dia cari arak, kedua dia cari perempuan, ketiga dia cari babi. Umat kita ni, umat Islam di Malaysia ni, insya-Allah lah babi ni tak teringin nak makan. Sebut babi pun nak muntah lah. Orang Arab, tuan-tuan, makan babi banyak, tuan-tuan tahu. Dan bila kita tanya Pak Sepah apa makan babi, dia kata babi sekarang bukan macam babi dulu. Babi dulu kotong, babi sekarang bersih, duduklah ekon. Yang kedua dia kata kami cari perempuan, kami cari arak, kami cari babi. Nanti sebelum balik ke negeri kami buat umrah, minta ampun, Tuhan ampun, kami baliklah. Ini tuan-tuan yang berlaku. Kita orang Malaysia, kita orang Melayu tidak. Sebab tu Nabi kata kebangkitan Islam akan bermula di timur,
Kebangkitan Islam akan bermula di sebelah kita. Dan sekarang ni kita lihat kebangkitan Islam itu telah ada. Kebangkitan Islam itu telah ada. Negara yang dikuasai oleh orang Islam, yang politiknya orang Islam kuasai, dia boleh menaikkan Islam. Cuba tengok kepada negara jiran kita, kebangkitan Islam tidak naik di sana. Kerana kepimpinan dia bukan dikuasai oleh orang Islam. Nak cari mahat tahfiz pun susah. Susah tuan-tuan. Nak buat ceramah pun susah. Nak buat program keagamaan pun susah. Nak pakai tudung kepala pun susah. Tuan-tuan nak bawa Islam di Filipina, berperang tuan-tuan. Berperang baru dapat Mindanao. Tu pun tak dapat keseluruhan dia. Selepas habis tanah-tanah. Saya jumpa dengan satu pegawai yang duduk menguruskan perjanjian damai di antara kerajaan Filipin dengan Mindanao punya pejuang Islam. Dia kata, Ustaz, tanah-tanah di Mindanao semua dah dapat kepada orang bukan Islam. Tanah dah tak ada. Orang Islam jual tanah pada bukan Islam. Orang Islam jual tanah pada bukan Islam. Dan baki tanah ini yang sedikit, umat Islam sama-sama umat Islam bergaduh. Mereka bukan setakat bergaduh dengan kerajaan Filipina, mereka sekarang bergaduh di antara sesama umat Filipina, di antara MLIF, di antara bangsa Moro. Sama-sama mereka bergaduh pasal berebut baki tanah. Apa makna kuasa politik kalau tanah tak ada? Saya ulang balik. Apa makna kuasa politik kalau tanah tak ada? Kuasa politik salah satunya ialah menguasai tanah. Bila tanah dah tak ada, politik apa guna? Dia nak buat undang-undang apa? Sebab dulu saya rasa seronok dan nak tergelak pun ada. Dulu di sebuah negeri antah berantah, dia bagi hak tanah pada orang-orang yang bukan Islam sampai dekat 1000 tahun. Tuhan nak kontrol apa? Tanah hang tak boleh buat. Hang tak boleh kontrol. 1000 tahun 999. Jangan nombor bomba ni. Tak masuk pada akal. Kamu nak menguasai apa? Sebab tu tanah adalah satu bentuk yang sangat penting. Tuan-tuan, nak tengok Islam di Thailand, Islam tak boleh naik. Tok Imam ditembak, ustaz-ustaz dibunuh. Nak tengok Islam naik di Kemboja, nak korban pun tak larat. Tuan-tuan pergi hantar lembu buat korban. Tuan-tuan nak harap apa Islam di Kemboja? Budak-budak tak erti baca Quran, kena depa cik main mengaji kat Malaysia, balik pergi ajak pula berapa puluh tahun pula nak habis tu. Nak naik balik Islam di Kemboja, nak balik tara mana? Tuan-tuan nak tengok Islam di Indonesia, di mana boleh naiknya Islam di Indonesia? Masjidnya banyak, sama banyak dengan Tok Kong. Kita naik takut. Murtad di Indonesia biasa. Yang terbaru ada 3 artis murtad sekaligus. Selamba rock je murtad. Dan murtad dianggap biasa. Ada satu artis yang kahwin dengan DJ. DJ ni Kristian, dia Islam. Bapak dia buat kenduri di rumah bapak dia, dan anak dia masuk Kristian. Buat kenduri kahwin, bapak buat, anak masuk Kristian. Kita nampak yang duk nak buat Islam ni tuan-tuan, yang nak jaga Islam ni negara kita. Di sebelah timur, Jepun tak ada Islam. Ada tak ramai. Korea lagi susah. Winter Sonata ada Korea. China nak bangun Islam di China, kena tembak tuan-tuan. Bukan yang 2 tahun lepas berlaku tunjuk perasaan pergaduhan etnik umat Islam di China yang dibunuh beramai-ramai. Tuan-tuan pergi ke Kemboja, tuan-tuan pergi ke Myanmar, dibakar, dibunuh orang Islam di Myanmar. Yang adanya sekarang ini yang kita boleh harap untuk menaikkan Islam, yang Nabi sebut dalam hadis ini, yang akan ada golongan yang sentiasa mansurin,
mendapat pertolongan daripada Allah. Yang kita nampak sekarang ialah Malaysia. Insya-Allah semangatnya, semangat kuat, semangat nak tolong orang. Cuba tengok orang Malaysia kalau susah. Myanmar susah, orang Malaysia sampai awal. Myanmar kena bakar, kena bunuh, kena bom, Malaysia sampai awal hantar bantuan. Arab tak hantar lagi. Arab sibuk main bola. Tuan-tuan tengoklah apa benda yang berlaku. Malaysia sampai dulu. Apa benda pun Malaysia sampai dulu, tuan-tuan. Jadi kita nak supaya kita faham daripada hadis ini bahawa biarlah kuasa politik kita ni kita pegang supaya Islam jadi kuat. Masalah kita sekarang ini ialah kita tidak menggunakan politik untuk menguatkan Islam. Sebaliknya kita menggunakan agama untuk menguatkan politik. Sedangkan politik kita tak kuat. Politik kita tak kuat. Maka nak menguatkan politik kita gunakan agama. Macam Ustaz Yusuf sebut tadi, hang tak masuk parti kami, hang bukan Islam. Hang tak menyertai kami, hang bukan Islam. Itu yang saya pada hari raya puasa yang lepas, saya pergi buat hari keluarga, reunion keluarga. Saya ni waris ke berapa tau. Maka dijemputlah ketua-ketua waris. Saya dijemput mewakili waris saya. Saya pun bagi salam lah, buat ucapan sikit terima kasih lah, ucap tahniah lah, berjaya buat program kumpul beratus-ratus anak beradik kita ni, kita pun tak kenal. Mudah-mudahan hari ni kita kenal lah. Terima kasih Ustaz Kazim. Dijemput pula Datuk untuk menyampaikan ceramah, ucapan mewakili keluarga. Datuk ni mai pula, dia ni baru masuk parti politik, polis pencin. Dia masuk-masuk, Assalamualaikum semua. Tuan-tuan pun semua dah tahu saya baru saja masuk Islam. Astaghfirullahalazim. Dengan menyertai parti Astaghfirullahalazim. Orang kampung adik-beradik lain, Astaghfirullahalazim. Selama ni hang kafir ke? Terdengar pada telinga saya ni. Kami ni orang Batu Kura. Orang Batu Kura dia bukan sebut hang kafir ke? Mu kafir ke? Macam tu. Sebelum ni mu kafir ke? Dia boleh sebut, tuan-tuan pun sedia maklum, saya baru saja masuk Islam. Dengan menyertai parti Astaghfirullahalazim. Tepuk dari saya, tuan-tuan. Urut dada. Bayangkan sahabat Nabi yang tak ada parti, mereka ni agama apa, tuan-tuan? Tok kita mati tahun 41, parti tak ada hari tu, mati apa tu? Besok orang Singapura nak main sekolah saya 4 bah, mereka ni tak tahu Islam, tak Islam, pasal tak masuk parti. Apa punya pahaman teruk metara ni, tuan-tuan, menganggap parti sebagai agama. Masya Allah, subhanallah. Jadi tuan-tuan, hak kita sekarang dah ada ni, dah elok. Perkukuhkan lagi, bukan peruntuhkan, perkukuhkan lagi. Sebab bila kita peruntuhkan, belum tentu lagi hak nak naik ni boleh jaga agama. Belum tentu lagi, tuan-tuan. Jaga elok-elok yang mana dah ada. Sekarang tuan-tuan nak simpan duit dalam bank, bank membiayai secara Islam. Nak buat pinjaman bank secara Islam. Alhamdulillah. Tuan-tuan nak buat insurans secara Islam. Selamat kita daripada riba. Apa lagi kita nak dalam sistem ekonomi kita? Kita selamat daripada riba. Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Kita dah selamat daripada bangun seperti orang masuk hantu di hari kiamat. Kita dah selamat pada riba, syukur. Anak-anak kita pergi sekolah, syukur. Pengajian agama di sekolah dah naik. Dulu orang bising, pelajaran jawi dah tak ada.
Siapa yang mangsuhkan Jawi? Sekarang Jawi dah ada balik, berlambak dah Jawi. Hang je yang ketinggalan zaman. Hang yang tak nak belajar Jawi, berlambak kursus Jawi. Sekolah rendah belajar Jawi, sekolah menengah belajar Jawi, belik dah. Sekolah rendah kapal pun belajar Jawi dah. Tang mana yang kata tak ada Jawinya? Hang yang tak nak belajar Jawi. Dah jaga balik dah tuan-tuan benda-benda ni. Pendidikan kita dah jaga dah. Kuatkan lagi. Yang mana tak betul, politik kuatkan. Sebab tu saya kata banyak kali tuan-tuan, politik kena bergabung, politik kena bersatu dan menguatkan apa yang belum kuat. Apa yang belum kuat dalam kita punya umat Islam? Salah satu benda yang belum kuat ialah ekonomi. Kuatkanlah ekonomi. Sebab tu saya ada bercakap dengan satu doktor. Doktor ni jawatan besar dalam satu parti. Saya kata, doktor, kenapa orang kita ni asyik bergaduh dalam bab politik? Bergaduh maki hamun, nyaman-nyaman, malu kaum. Cubalah kita pangkah, habis pangkah kita buat kerja. Habis mengundi kita buat kerja masing-masing. Kenapa kita tak bangunkan ekonomi? Dia jawab dekat saya, Ustaz, kami nak jaga Islam, ekonomi kita bagi bangsa lain jaga. Itu jawapan seorang doktor. Saya tak boleh terima jawapan tu tuan-tuan. Dia kata kami nak jaga Islam, ekonomi biar bangsa lain jaga. Saya tanya pada dia, bolehkah naik Islam tanpa ekonomi? Tuan-tuan nak pergi Mekah, kena ada duit ke tidak? Ada duit. Tak ada duit boleh pergi haji? Tak ada. Nak buat masjid, kena ada duit ke tidak? Kena ada duit. Nak bayar zakat dengan duit, bersedekah dengan duit. Apa benda yang tak guna duit dalam ibadat? Cakap apa? Nak beli jubah ni pun kena ada duit. Nak pakai serban pun kena ada duit. Ni nak buat pemakanan, nak nyediakan makanan halal pun kena ada duit. Ekonomi. Hang kata kami nak jaga agama ya. Agama, ekonomi bagi orang lain pegang. Ni jawapan tak munasabah tuan-tuan. Nak jaga agama mesti ada bendanya. Ekonomi mantap, politik mantap, sosial mantap, pendidikan mantap, kemajuan mantap, Islam terpelihara. Tapi kalau kita semua tak sekolah, macam mana nak jaga Islam? Mengaji bodoh belaka semua. Macam mana nak jaga Islam? Ekonomi tak naik, macam mana nak jaga Islam? Orang Kemboja tak boleh nak jaga Islam pasal ekonomi tak ada. Dia nak boleh apa? Dia tak boleh apa tuan-tuan? Islam tak boleh buat. Orang Islam di Kemboja tak boleh nak bangunkan diri mereka. Sebab apa? Sebab mereka tak pegang politik. Sebab tu politik penting untuk menjaga Islam. Politik tu penting untuk menjaga Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya tertarik dengan kata-kata orang. Dia kata Islam ini di mana-mana dan di mana-mana zaman sekalipun tidak pernah menggunakan dan menumpang orang kafir untuk memerintah. Dan kata-kata Tok Syekh ni dijawab pula, dak, Nabi Muhammad pun dulu menumpang orang kafir di Madinah untuk membangunkan Madinah. Tuan-tuan, inilah masalah politik. Dia menggunakan Rasulullah, menggunakan Quran untuk kepentingan dia, tanpa cerita yang sebenarnya. Di Madinah, apa yang berlaku? Di Madinah tuan-tuan, sebelum Rasulullah hijrah, orang Arab, Aus dan Khazraj kerjanya bergaduh. Sebab ada batu api dia, nama dia Yahudi. Yahudi ni menghangatkan supaya Aus dan Khazraj bergaduh, berperang, dan mereka lah yang membekalkan senjata supaya berperang. Dan orang Yahudi ni kaya sebab orang Islam, orang Arab berperang. Tiba-tiba Rasulullah datang, Rasulullah damaikan. Akhirnya tak perang. Bila tak perang, bisnes lingkup. Nak jual bom apa lagi dah berdamai. Nak jual senapang pedang apa lagi dah berdamai. Orang Yahudi marah dah.
Nabi Muhammad ni datang, bisnes kita lingkup. Yang keduanya, bila dah bersatu, umat Islam di Madinah bersatu, ekonomi mereka pegang. Ekonomi mereka pegang. Telaga-telaga air kepunyaan Yahudi, orang Islam pegang. Pasar yang orang Yahudi pegang, orang Islam ambil. Sebab orang Islam pada masa itu kuat bersatu. Maka pada masa itu Nabi tubuhkan kerajaan Islam di Madinah. Siapa kata Nabi Muhammad menumpang puak-puak Yahudi di Madinah? Tak. Nabi Muhammad membuat perjanjian dengan puak-puak Yahudi. Apa perjanjian dia? Kamu mesti menerima Islam sebagai agama di sini, kamu kena taat di sini, kamu kena ikut peraturan di sini, dan kamu kalau buat salah kena dihukum mengikut hukum Islam. Itu perjanjian dengan Yahudi. Kamu kena terima Nabi Muhammad sebagai presiden, kamu kena terima orang Islam sebagai presiden, kamu kena terima undang-undang Al-Quran sebagai undang-undang, kamu kena ikut peraturan di sini. Kalau kamu nak duduk di bawah kami, mereka setuju. Itu nama dia undang-undang Nabi Muhammad dengan Madinah. Tetapi hari ini ada orang kata yang mereka buat tu macam Nabi Muhammad buat. Macam mana Nabi Muhammad buat? Macam mana? Nabi Muhammad menguasai orang bukan Islam. Nabi Muhammad menguasai orang kafir. Yang kamu sekarang ni, kamu dikuasai. Kamu dikuasai. Bukan kamu menguasai. Kamu tak boleh suruh pun mereka diam. Diam, jangan bercakap. Tak boleh suruh pun. Mereka dengan terang-terang kata, kami tolak negara Islam. Tiba-tiba kamu kata, perjanjian kami, pakatan kami ni adalah pakatan yang berasaskan Nabi Muhammad. Salah tu. Salah sangat-sangat tuan-tuan. Islam bukan rendah sampai kamu kena tunduk pada orang kafir. Islam ya'lu wala yu'la alai. Politik dalam Islam atas. Kamu nak ikut, ini peraturan dia. Kamu nak ikut, ini peraturan dia. Kamu tak mau ikut, balik kampung kamu. Kamu lawan kami, kami lawan kamu balik. Ini yang dikatakan Islam. Politik menguatkan Islam. Sekarang tidak. Saya lihat tuan-tuan, orang menggunakan agama untuk menguatkan politik masing-masing. Kalau kamu tak ikut kami, kamu bukan orang Islam. Saya ni, saya kata pada tuan-tuan, saya ni dicop sebagai anjing tuan-tuan. Hanya kerana saya bercakap macam ini. Dicop sebagai anjing, bayangkan. Kalau cop sebagai kerbau, tak apa lagi. Kazim kerbau tak apa lagi. Bangga je bunyi dia, Mae kerbau, bangga lagi. Kalau babi, kalau anjing, siapa bangga tuan-tuan? Hanya bercakap tentang soal ini, orang dah kata anjing. Sedangkan kamu jadi anjing pada siapa? Kamu kata saya anjing. Tanya balik pada orang yang kata ni, kamu anjing pada siapa pula? Tidakkah kamu anjing kepada Tuhan kamu yang bukan Islam? Sebab kamu duduk di bawah. Sepatutnya Islam duduk di atas, kamu kontrol. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi dalam hadis ni Nabi nak sebut, kita umat Islam di Malaysia ni cantik dah. Sepatutnya cantik dah, pasal kita pegang kuasa. Bayangkan di Perak. Bayangkan di Perak tuan-tuan 2008. 2008 kalau bersatulah bulan dengan kilo, bulan dengan kerih bersatu hari itu, subhanallah, solid orang Islam pegang Perak. Solid. Hak kawan ni pun tak ada, menang satu kursi je. Yang kawan ni pun menang 16 kursi, tak boleh bentuk apa. Hak sama-sama Islam, kawan ni dapat 6, kawan ni dapat 22, campur sana 3, 30 kursi, kompong, tegak kiamat. Nak buat apa pun senang. Tegak tuan-tuan, solid. Tapi unsur-unsur yang saya sebutkan tadi, yang mula-mula saya sebutkan tadi, unsur itu dah masuk dalam politik. Unsur perbezaan mazhab tadi. Tuan-tuan kena ingat, di Iraq, kenapa mereka sanggup bunuh Saddam Hussein dan sanggup mengambil Amerika untuk bunuh Saddam Hussein?
import Amerika, bunuh dan jatuhkan kerajaan Saddam Hussein. Sebab itu adalah ciri-ciri Syiah. Ciri-ciri Syiah ialah berbaik dengan orang kafir untuk jatuhkan orang Islam yang bukan Syiah. Tuan-tuan faham? Jatuhkan Saddam Hussein yang Sunni, kita import Amerika. Jatuhkan Saddam Hussein, kita naik sekarang Syiah pegang Iraq. Begitulah yang berlaku. Kami takkan berbaik dengan hampa. Hampa bukan puak kami. Kami baik dengan orang kafir pun tak apa. Ini ciri-ciri Syiah, tuan-tuan. Cukup berbahaya ini. Sepatutnya meletakkan kepentingan Islam, kepentingan umat Islam di atas. Orang kafir bukan saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Dia tak sebut innamal kafiruna ikhwah. Dia sebut orang yang beriman itu adalah bersaudara. Bersaudara lah. Dia saudara saya, kena baiklah. Tapi perasaan kasih sayang itu tidak ada. Saya dah katakan pada tuan-tuan tadi, Malaysia ni dah ada semua dah. Politik dah ada, instrumen untuk menjadi yang Nabi sebut ada pada Malaysia. Orang Melayu adalah orang yang paling kuat sayangnya pada agama, lebih daripada orang Arab lagi, tuan-tuan. Lebih lagi, tuan-tuan. Orang Melayu kita di Malaysia ni, orang Islam kita di Malaysia ni, tuan-tuan, sangat sensitif dengan agama dia. Sangat sensitif. Makan minum cari benda halal. Tak ada halal tak minum. Tu orang kita, orang Islam. Jaga kuat. Anak-anak ni, mak dalam Malaysia ni, bapak-bapak dalam Malaysia ni, majoriti nak anak dia faham agama. Saya untuk tahun depan saja budak-budak 700 nak masuk sekolah tahfiz. 700 orang nak masuk sekolah saya. Tahun ini tak ada pengambilan, tak ada pengambilan. Sampai tulis surat, tuan-tuan. Buka-buka surat ni, ya Allah, bukakanlah pintu hati yang membaca surat ini untuk menerima anak aku, ya Allah. Astaghfirullahalazim. Ditulisnya surat, ya Allah, bukakanlah pintu hati orang yang baca surat ni untuk memasukkan anak saya ke sekolahnya, ya Allah. Astaghfirullahalazim. Punya nak masuk. Sebab tu saya cakap dengan pegawai tadi, di Malaysia, di Perak ni kena buat ada setiap daerah satu mahat tahfiz. Janganlah kita duk bangga setiap daerah ada penjara. Kita berbangga kerana kita telah berjaya membina sebuah pusat serenti. Nak buat apa, tuan-tuan? Itu bukan kemajuan nama dia. Membina pusat serenti, kemajuan apa? Kadang-kadang saya pun tahu, saya menang menengok orang-orang, tuan-tuan. Tak kira lah mana-mana pemimpin, rendah benar mentaliti. Saya dijemput ceramah, YB buat ucapan. Saya berbangga sebab kawasan kita telah maju. Tuan-tuan tengok di pekan kita dah ada traffic light. Bro, traffic light pun maju, okey. Duk hutan banat hujung negeri tu ada traffic light, nak buat apa? Lepas tu saya pergi ceramah pukul 12 habis forum, 12.30 nak balik. Lalu kot traffic light tu, sebiji kereta pun tak ada. Duk menom, menyusahkan orang sungguh. Depan traffic light tu balai polis, aku langgar dia hambat aku pula. Jadi bodoh duk tunggu, tuan-tuan. Tu bukan kemajuan. Kemajuan ialah benda yang nak menyenangkan rakyat. Menyenangkan itu nama dia kemajuan. Kemajuan ialah benda yang disebut sebagai sakhara. Bukan sahara, sakhara, yang memudahkan. Itulah kemajuan. Tak payah saya pegang mikrofon, dia pegang. Ini kemajuan lah. Tak payah saya cakap kuat-kuat, sikit pun dia dah kuat dah. Ini kemajuan lah. Tak payah tuan-tuan nak dongok kepala, nak nengok Ustaz Kazim. Tak payah, nengok belakang ni je. Kemajuan lah tu. Itulah nama dia kemajuan. Benda yang memudahkan orang. Kalau traffic light itu menyusahkan orang, itu bukan kemajuan. Tukar barang bawa lagi senang. Bukannya ada kereta duduk kampung-kampung, apa traffic light, tuan-tuan. Sebab tu saya tegur banyak kali dah. Daripada Ipoh pergi ke Lumut duk ada 36 traffic light. Apa kejadah tu banyak benar, tuan-tuan. Sebab tu saya jarang ceramah belah sana, malah berhenti. Hari tu saya langgar sekali, polis kejar, glamour lah aku, langgar lampu merah.
Apa salahnya malam-malam kamu buat lampu lik-lap dah 2 pagi. Biar buat lampu kuning nyala jalan pada kamu lah. Tak pun buat rombak. Bukannya banyak kereta buat rombak, tak ada traffic light pun tak apa, menyusahkan orang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi saya katakan tadi, dalam kehidupan kita ni, kita sebenarnya telah diberi oleh Allah peluang. Dan saya ulang balik perkataan saya, peluang bukan datang sekali, bukan datang banyak kali. Rezeki bukan datang banyak kali, peluang bukan datang banyak kali, tuan-tuan. Ini peluang terbesar yang Allah bagi pada 2008. Peluang paling besar. Solid orang Melayu, solid orang Islam, solid. Boleh bersatu orang. Tapi ideologi mazhab, ideologi politik menjadikan kita cita-cita yang begitu hebat akhirnya terkubur. Dan mungkin kita takkan dapat lagi peluang untuk itu, tuan-tuan. Sebab tu dalam Islam ada peluang, ambil, buat. Sebab yang pentingnya ialah bukan untuk menguatkan kita. Saya tanya dekat satu orang, kenapa hampa tak nak baik? Hampa cuma ada 6, mereka ada 22. Baiklah, apa masalah hampa tak nak baik? Kenapa nak baik dengan bangsa lain? Dia kata, Ustaz, kalau kami baik dengan mereka, kami tak boleh dakwa mereka ambil rasuah. Di mana hak rasuah-rasuah dulu kalau dah baik dengan mereka? Sebab tu kamu tak mau baik dengan mereka, kami baik belah sendiri supaya bila kami memerintah, kami boleh dakwa atas rasuah mereka. Oh gitu. Mereka pun perintah berapa bulan, ada dakwa rasuah? Tak juga pun. Ni tuan-tuan, kadang-kadang saya pelik. Sepatutnya Islam yang kita buat ini, agama yang kita jaga ini, tuan-tuan, buat kerja untuk Islam ini, benda itu mendatangkan sifat satu kenikmatan. Kerana adanya ukhuwah, adanya persaudaraan. Islam ini tidak akan naik kalau tidak ada persaudaraan. Nabi mempersaudarakan Aus dan Khazraj. Nabi mempersaudarakan Aus dan Khazraj, dijadikan golongan yang dipanggil Ansar. Selepas Ansar datang pula orang Mekah, nama dia Muhajirin. Disatukan Ansar dan Muhajirin, jadilah dia kumpulan Islam yang paling kuat. Dan pada masa itu Islam telah naik dengan begitu hebat. Itulah nama dia politik. Politik kerjanya ialah untuk menguatkan Islam. Politik kerjanya ialah untuk menguatkan Islam. Hidup kita, perjuangan kita ialah menaikkan Islam dan bukan menaikkan politik. Kalau politik itu tak membangunkan Islam, tak payah naik pun tak apa. Merosakkan Islam lagi tak payah naik. Yang kita nak naikkan ialah politik yang akan menaikkan Islam. Dan sekarang kita tengok keadaan umat Islam kita agak menakutkan apabila politik kita lemah. Tadi ada orang telefon, makwa dan pakwa. Makwa Islam, pakwa dia bukan Islam. Pakwa dia sakit, dia bawa duit, dia pergi ke gereja, dia jumpa dengan padri, minta padri tolong doakan sebab pakwa dia sakit. Boleh bayang tak? Satu orang Islam masuk dalam gereja, bagi duit dekat padri, dia bagi tahu dekat padri, saya punya kawan sakit, mintalah padri tolong doa bagi dia sihat. Bila kita tanya, kau Islam ke tidak? Islam lah. Yang kau gatal pergi minta doa kat dia, buat siapa? Tuan-tuan tak susah hati ke benda-benda ni berlaku? Hari ni terang-terang orang menyanyi, tuan-tuan. Jacqueline Victor tu menyanyi terang-terang, Malaysia adalah hak Jesus. Terang-terang dalam lirik lagu dia. Dan orang masih sanjung lagi Jacqueline. Dia boleh sebut dalam lagu dia, Jesus, Malaysia, tolonglah Malaysia bagi Jesus. Apa kebenda ni? Kenapa yang begitu terang-terang sekali sampai penyanyi pun menyanyi dalam lagu dia mengatakan bahawa Malaysia ini adalah hak Jesus? Dan orang Malaysia tak ambil tindakan apa? Pasal apa tak ambil tindakan? Dah tak ada ISA. Kita tunduk pada orang. Saya dah kata dah dulu, di sini saya sebut,
ISA masih relevan, ISA masih perlu. Di sini saya sebut, di stadium ni. Nanti bila ISA tak ada, susah. Sekarang jadi dah tuan-tuan. Orang hina Nabi, orang kata mempertahankan Nabi ni buang masa, kita tak tangkap dia pun. Laporan polis beratus-ratus, tak tangkap. Nu yang menghina gambar-gambar sahabat Nabi, diletakkan gambar sahabat Nabi, nama babi tapi sahabat Nabi. Nuh di Johor dihina sedemikian rupa, kemudian minta maaf. Minta maaf lah, kami tak tahu. Senangnya dia mengajar dekat budak tuition, dia bubuh gambar ni, babi, rimau, anjing, nama-nama ni dia bubuh sahabat-sahabat Nabi. Subhanallah. Bila kita buat report polis, minta maaf lah, kami tak tahu. Saja nak bagi sakit hati umat Islam, sebab dia tahu umat Islam tak kuat kerana berpecah belah. Umat Islam takkan berani buat, tangkap mereka pun takkan berani. Sebab apa? Sebab dia tahu akan ada orang yang mempertahankan mereka. Mana ada orang tangkap Jacqueline? Tak. Saya disilap-silap salah ni pasal sebut nama dia. Itu saya pula salah. Ini bentuk-bentuk yang berlanggar, bercanggah tuan-tuan. Sebab itu ada masanya perlu lagi undang-undang macam ini. Dan kita tak perlu takut kalau kita tak buat kesalahan. Mereka minta supaya dihapuskan ISA, supaya mereka lantang bercakap, menghina raja, menghina bangsa, menghina negara. Yang paling terbaru sekali tu, yang memalukan kita, 2 pelajar Malaysia tu yang buat blog lucah. Dia ambilnya gambar projek mereka, dimasukkan dalam blog, dalam internet, gambar mereka duduk bertelanjang semua tanpa ada perasaan malu. Allahu Akbar. Dan lebih malang pula, radio panggil mereka, ditemu buah dalam radio macam selebriti tuan. Sebab apa? Sebab Islam lemah. Sebab dia tahu umat Islam lemah. Jadi tuan-tuan, sebenarnya kita dah kuat, tapi kita yang melemahkan. Kenapa kita lemah? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sebab kita ni fatafshalu wa tazhabari hukum. Sebab kita terlalu banyak berbantah sesama kita. Perbantahan yang banyak itulah menjadikan kita ni jadi lemah. Bantah saja. Ni nak korban sekali lagi pun bantah. Tak lama lagi nak raya korban, bantah, berebut daging. Tak habis-habis. Yang buat korban tak puas hati dapat 1 kilo. Saya buat korban ustaz dapat 1 kilo, dia orang pun 1 kilo, saya pun 1 kilo. Apa makna saya korban? Bantah lagi. Pengurusi bantah dengan setiausaha. Kenapa kamu tak simpan kat aku? Aku sibuk jaga sini. Dia marah pula tak simpan. Bantah tak habis-habis. Di mana yang umat Islam tak bantah? Pergi masjid bantah. Kita kata dah masjid. Nak masuk dalam masjid ni tuan-tuan, dia ada undang-undang, ada peraturan undang-undang. Cuba tuan-tuan masuk dalam rumah orang, tuan-tuan duduk menjerit, tuan rumah tu marah. Tuan-tuan ni tuan rumah, datang satu orang duduk menjerit, tuan-tuan kata apa? Hoi, apa tak hormat orang ni? Masjid tu rumah Allah. Berapa banyak orang yang duduk menjerit dalam masjid, bergaduh dalam masjid menjerit. Berkali-kali dah saya kata, takbir Allahu Akbar, bukan boleh menjerit-jerit, tambah-tambah dalam masjid. Pasal apa yang nak menjerit kuat-kuat? Allahu Akbar, terkejut maklum. Bukankah kita dah baca daripada kecil, apabila kamu masuk dalam masjid, duduklah dengan niat tahiyat, duduklah dengan niat i'tikaf, buatlah sembahyang tahiyatul masjid, kemudian duduklah dengan niat i'tikaf dan berzikirlah kamu tanpa mengganggu ketenteraman orang lain.
Yang ini yang Nabi sebut dalam hadis, yang Nabi kata akan ditinggikan, wartafa'atil aswatu fil masajid, akan turunnya bala apabila masjid, suara-suara diriuhkan dalam masjid. Sekarang jadilah, bila kita kata tak payahlah takbir, lagi kuat pula dia balun, lagi kuat lagi di masjid bergaduh pasal takbir. Tak boleh tak takbir lepas Jumaat, tak nak takbir juga, bukan tempat dia. Tuan-tuan nak takbir raya, katakan malam ni malam raya, besok raya, malam ni raya, malam raya malam ni, besok pagi raya. Okey, malam ni tuan-tuan boleh takbir 24 jam. Takbirlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai subuh besok, sampai sebelum sembahyang raya. Bila tu imam dah habis sembahyang raya, tak ada takbir dah. Jangan duk takbir lagi. Apa salahnya ustaz kami nak takbir pukul 12? Apa salahnya ustaz? Bukan tempat dia. Faham tak? Ialah salah di mananya? Memanglah, tapi bukan tempat dia, tak kena. Kalau fikir pada logik, salah ke saya bertakbir ustaz? Saya bukan menyanyi lagu dangdut. Saya bukan menyanyi lagu dangdut dalam masjid. Dia tidak cantik mak, yang sedang-sedang saja. Mana saya menyanyi ustaz? Saya bertakbir raya. Memanglah hang takbir raya, tapi masa tak kena. Kamu hanya boleh takbir raya selepas sembahyang zuhur nanti. Habis takbir raya, tunggu asar pula. Dia bukan boleh buat. Maknanya nak buat ibadat itu ada tempat dan masa. Di mana kamu nak bertakbir? Pergi perang, pergi takbir. Ni orang nak sembahyang, orang nak berzikir, pasal apa? Ni dia tuan-tuan yang jadi saya tak faham. Tak faham. Kita tengok-tengok masyarakat kita ni kadang-kadang tak tahu dia meletak mengaji lagu mana. Dalam masjid bukan boleh menjerit. Anak saya hilang, oi anak saya hilang, siapa jumpa anak saya? Pun haram. Salah ke nak cari anak hilang dalam masjid? Tak salah, memang kena cari. Menjerit tak boleh. Oi kasut saya hilang, tak boleh menjerit. Allahu Akbar pun serupalah. Dia kena faham. Sebab itu kita letakkan Islam tu di atas. Nak buat apa-apa benda pun kaji Islam benar atau Islam tak benar. Jangan fikir politik benar atau politik tak benar kan. Apa yang kita nak buat, kita kena fikir Islam mengatakan boleh atau Islam mengatakan haram. Bukan kita mengatakan politik kata boleh atau tak boleh. Sekarang kita tidak lagi lihat kepada Quran, tidak lihat lagi pada hadis, kita lihat pada politik. Apa pemimpin politik kata, apa yang pemimpin politik kata boleh, kita pun ikut. Boleh mencarut, Tuhan pun mencarut, Tuhan pun mencarut, boleh mencarut. Dalam Quran kata tidak ada mencarut. Mana ada mencarut? Allah kata fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang main-main dalam sembahyang dia. Kalau ustaz, kalau sembahyang pun celaka, baik saya tak usah sembahyang. Ada yang jawab macam itu. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang main-main dalam sembahyang. Kalau begitu ustaz, tak payah sembahyang lah saya. Memang saya main-main pun. Ada tuan-tuan yang cakap Allah menggunakan perkataan binasalah orang yang main-main dalam sembahyang. Binasalah yang tak sembahyang, lagilah binasa. Allah tak gunakan celakalah, babilah orang yang tak sembahyang. Allah tak sebut haram jadah orang tak sembahyang. Allah tak sebut. Bewak lagi Allah tak sebut. Allah kata binasalah orang yang tak sembahyang. Dan itu adalah hak Allah untuk cakap fawailun, sebab dia Tuhan. Dia ada hak. Dia ada hak cakap pada orang bawah dia. Sebab hang ni makhluk aku. Memang layak aku sebut celakalah kamu.
Tapi kita ni sama-sama kita ni tuan-tuan, sama-sama kita ni setara semua makhluk Allah. Kulit hitam ke, kulit putih ke, kulit gelap ke, bahasa apa pun, kita setara. Dalam politik hari ni perkataan begitu kalau tak disebut dalam ceramah tak sah. Kena sebut. Adakah itu Islam membenarkan? Tidak. Habis tu kenapa cakap? Kami punya ketua kata boleh cakap. Oh gitu pula. Itu yang jadi masalah tuan-tuan hari ini. Orang tidak lagi mau merujuk kepada Islam. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Tidak mau merujuk pada Allah dan Rasul. Dia nak rujuk ketua politik. Kita tidak merujuk kepada ketua politik. Malah kalau ketua dalam politik itu tidak mengikut Islam, kita boleh nasihat dia, boleh tegur dia. Yang kedua, Islam tak boleh ditegur. Rasulullah tak boleh dikritik. Allah Ta'ala tak boleh dikritik. Quran tak boleh dikritik. Sebab semua ini adalah benar belaka. Sadaqallahul azim. Benar belaka Allah ni. Sebab tu tak ada boleh kritik. Apa yang Allah buat benar belaka, tak boleh dikritik. Benar apa ustaz? Kami orang perempuan tiap-tiap bulan datang period. Orang lelaki tak ada period. Kalau betul-betul adil lah ustaz, dua-dualah period. Kalaulah laki-laki period mengandung laki-laki tu, nak beranak ke mana? Nak jadi imam macam mana kalau period? Tengah semayang period keluar. Dah lah imam semayang Masjidil Haram. Mana nak keluar tuan-tuan? Duduk depan sekali tu. Tak menang sudah isi duduk dalam Kaabah menang. Tunggu dia keluar dah ustaz. Baru boleh ambil semayang tadi. Sebab tu orang laki-laki tak ada period. Apa yang Allah buat tu cantik dah. Dan period bukan benda yang memalukan. Sepatutnya orang perempuan bangga dapat period. Sebab Allah sayang. Allah kesian tengok orang perempuan buat kerja teruk, Allah bagi cuti, rehat ya, tak payah semayang, rehat. Tidurlah subuh, rehat. Allah bagi cuti. Allah sayang. Nabi Muhammad orang yang kita tak boleh kritik dia. Sebab Nabi Muhammad tak ada salah apa dengan kita, nak kritik apa? Nabi Muhammad sentiasa betul, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad buat ni semua bimbingan Tuhan, tak ada salah langsung. Dia senyum ke, dia gelak ke, dia diam ke, dia berdiri ke, semuanya hadis, semua betul. Tuan-tuan nak komplain apa kat Nabi Muhammad? Saya dah dekat Al-Barakah, orang perempuan zaman jahiliah tuan-tuan, kalau suami dia mati, zaman jahiliah dulu, kalau suami dia mati setahun tak mandi. Ya Allah, jenuh berlengah tuan-tuan. Setahun tak boleh mandi, setahun tak boleh potong kuku, setahun tak boleh sikat rambut, setahun tak boleh makan makanan yang elok, setahun tak boleh tukar baju, setahun tak boleh mandi. Setahun hanya duduk dalam bilik yang kecil dalam rumah sebab suami dia mati. Dan bila nak keluar daripada bilik genap setahun, kena ambil keldai ke, unta ke, ditempek pada kemaluan dia. Dan dia ambil tai unta, dilumur atas kepala dia, baru dilemparkan tai unta. Itu orang perempuan zaman jahiliah. Datang zaman Rasulullah, Islam datang tuan-tuan, dia tukar habis. Islam naik angkat darjat orang perempuan. Kalau tidak dulu, kalau suami dia mati, anak laki-laki boleh kahwin dengan mak. Zaman jahiliah, suami mati, anak sulung laki-laki boleh kahwin pula. Dia pula waris. Mak ni jadi pusaka pak. Bayangkan, bila pusaka bapak, mak tu dapat pada siapa? Pada anak lah. Sudah kahwin pula dengan anak laki-laki dia. Islam datang, Rasulullah datang, dia bawa kebaikan. Nak komplain apa tuan-tuan pada Rasulullah?
Ni Quran, nak komplain apa? Semua Quran betul. Itulah Islam. Tak boleh komplain sebab dia betul. Tetapi politik, parti boleh komplain sebab dia bukan agama. Ketua politik boleh ditegur sebab dia bukan Rasul. Perlembagaan dalam parti boleh ditegur, boleh ditukar sebab dia bukan Quran. Jadi yang tuan-tuan takut nak tegur pemimpin politik ni pasal apa? Bukan berdosa. Salah tetap salah. Ini sampai tak boleh tegur. Tegur je cantah, tegur je cantah. Ini namanya tokong hidup, patung hidup, dewata hidup. Budaya politik kita sekarang ialah tak boleh ditegur. Lebih hebat lagi mengangkat diri sendiri, mengangkat diri sendiri. Sebab tu saya cakap pada tuan-tuan berkali-kali, sepesan, siapa yang nak mengaji dengan saya jangan kata duk cium tangan saya. Sepesan, saya tak mau. Payung saya adalah hujan pun saya tak mau, biar saya basah. Jadi kod lain, sat lagi jadi kod lain. Kasut saya pun biar saya pergi cari sendiri, jangan hampa dah rajin duk rajin tok kasut, jadi kod lain. Mula-mula tak ada apa-apa, lama-lama jadi riak, jadi taksub. Tongkat dia pun orang cium sok. Hari ni jadi dah tuan-tuan, dimuliakan lebih daripada Rasulullah. Mula-mula sikit aja duk cium tangan lah ni, sudah tuan-tuan. Dia cakap tu jadi macam hadis pula dah. Apa yang perbuatan dia tu lebih pada Nabi pula dah. Yang ni yang kita takut, pemujaan dalam politik sampai mengatasi sepatutnya daripada kita menyanjung Allah, menyanjung Nabi Muhammad, mempegang kepada Islam dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita lihat di situ pada muka surat 151, 152, minta maaf saya terputus tag di situ. Di sini pun ada orang tanya saya dalam YouTube, dia lagakan saya punya ceramah dengan satu ustaz daripada Terengganu. Ceramah saya dia ambil, ceramah dia pun dipetik. Cuba bandingkan dua ustaz ni, mana betul? Saya kata, kita ni kalau pemimpin kita zalim, kita kena ikut perintah dia yang tidak zalim, wajib taat. Yang dia zalim tu dia punya pasal. Yang kita kena ikut ialah perintah dia yang tidak maksiat. Dia zalim, dia tak zalim, dia punya pasal. Tapi dia pun tak petik saya punya hadis. Yang ustaz ni bercakap pula, dia buka satu hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbi. Dia baca hadis tu, kalau kamu tengok mungkar, kamu kena ubah dengan tangan, dengan lidah atau dengan hati. Dia tak baca hadis ni. Dia tak baca hadis ni. Hadis daripada sudut politik. Saya cakap pada tuan-tuan, saya pergi ceramah di sebuah negeri. Saya pergi ceramah di sebuah negeri, ada road tour, ceramah road tour lah. Hari pertama saya sampai hari Jumaat. Saya sembahyang Jumaat, lepas turun kapal terbang saya pun sembahyang Jumaat dekat satu masjid. Saya tengok poster, besarnya poster dia buat, penceramah dari Semenanjung, penceramah daripada YouTube. Maka malam tu saya ceramah lah. Saya agak dalam 3-4 ribu orang di masjid tu datang. Subuh besok pagi pun dalam 1000 orang, kuliah subuh 1000 orang. Besoknya pula saya ceramah dekat satu universiti. Masjidnya besar lah, masjid universiti, kehadiran 300 orang. Saya mengajar macam biasa, 30 orang saya mengajar. Penganjur tak puas hati sebab universiti takkan 300 mai. Pengarah pusat Islam dia habang kat saya, duk bisik kat saya, ustaz,
Mereka boikot ustaz. Siapa boikot? Pensyarah suruh pelajar-pelajar, student semua jangan turun malam ni. Sebab apa pula saya tanya? Sebab ustaz belah sana, pensyarah belah sini. Saya kata inilah silap dia. Hampa bawa budaya hampa di Semenanjung mai ke negeri ni, budaya pecah belah, budaya boikot memboikot. Kenalah tengok tempat. Saya kata di negeri ini umat Islam cuma 25%. 75% bukan Islam, tetapi orang Islam boleh jadi ketua menteri. Tak kira lah dia menikah muda ke dia menikah baru, tu dia punya pasal rezeki dia. Yang duk jelas pasal apa? Kita nak pun boleh Haji Din, pilih benar, tapi kena ada duit lah. Yang keduanya Kak Nik tak marah. Jangan bawa budaya ni. Bila dia duduk jadi pegang, mudah-mudahan ada lagi peruntukan untuk Islam. Islam terjaga pasal negara mereka ni, negeri mereka ni keras sangat kuat, salib sangat kuat. Tiba-tiba mereka tak boleh jadi sebab mereka tak bersatu. Umat Islam boleh jadi ketua sebab mereka kuat 25%. Bila Islam bersatu, dia jadi 25, dia jadi ketua. Yang lain ni ramai tapi tak bersatu. Pakat duk berpecah belah, tinggal 4, tinggal 20, tinggal 21, tak boleh jadi ketua. Yang puak-puak ni pula, pensyarah-pensyarah ni, mari dia pecahkan yang Melayu ni, hak Islam 25%. Besok kalau pecah 3-4, tinggal lagi 4, 10, 15. Agak-agak siapa nak jadi ketua menteri? Inilah nama dia politik yang orang tak faham. Sepatutnya kukuhkan dulu, tak apa, janji hang Islam, janji Islam dulu pegang, yang lain tu kita kira lain. Ni tidak, jatuhkan dia, dah tua, dah tak larat, gatal menikah muda, jatuhkan dia. Jatuhkan dia, hang nak naik siapa? Belum tentu lagi Islam boleh naik. Tu nama dia politik. Tu nama dia politik. Baru betul jaga penting. Yang pentingnya Islam dulu, supaya Islam terpelihara. Tuan-tuan, jadi orang tanya pada saya, macam mana ustaz? Saya bacalah hadis ni. Dia kata apa tu? Sesungguhnya syarak kita menggalakkan seseorang itu jangan derhaka kepada rajanya pada yang bukan maksiat, jikalau raja itu zalim sekalipun. Maka junjunglah apa-apa perintahnya dan perbuatlah apa perintahnya yang bukan maksiat. Ikut selagi mana belum maksiat, walaupun dia jahat, tapi perintah dia baik, taat, supaya jaga persatuan umat Islam jangan jatuh. Tu nama dia politik, dia jaga Islam. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi an Wa'il bin Hujrin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajulun sa'alahu faqala ara'aita in kana alaina umara yamna'una haqqana wa yas'aluna haqqahum. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abi Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, katanya, telah aku mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, seorang laki-laki bertanya dia tentang raja yang zalim, adakah patut dia taat rakyatnya kepadanya? Maka kata lelaki itu, ya Rasulullah, khabarlah kiranya pada hamba bagaimana hukum syarak Islam jika ada atas kami beberapa orang raja yang telah kami angkat dan mengaku taat kepadanya, tiba-tiba berbuat zalim ia kepada kami, menegah mereka itu akan hak-hak kami dan dituntut mereka itu akan segala haknya kepada kami. Apa yang perlu kami buat? Tuan-tuan, dalam setiap masalah dalam negara kita, dalam apa kehidupan kita, ada jawapannya dalam Quran. Ada jawapan dia. Cuma masalah dia kita tak mengikut.
Ada jawapannya dalam hadis, cuma masalahnya kita tak nak ikut. Kita nak ikut hawa nafsu. Nafsu benci, nafsu tak suka, nafsu tamak, nafsu loba. Cuba tengok Nabi kata apa. Zalim raja dan caranya adalah kezaliman raja itu bermacam-macam. Setengah daripadanya tiada memandang sama rata dan sama serupa antara segala rakyatnya dan segala orang yang di bawah perintahnya. Sekiranya orang yang fakir dan miskin memperbuat sesuatu perkara langgar hukumnya, maka dihukumnya dengan keras. Dan jika orang kaya dan banyak harta membuat salah, tiada keras pula hukumannya, atau dapat lepas keampunan daripadanya dengan sebab memandang akan hartanya yang dia dapat tumpang. Demikianlah juga dapat keampunan jika yang terkena itu adalah kekasihnya. Maka jadilah orang yang miskin itu hina dan kena zalim, dan yang kaya berharta dimulia dan dimenangkan dan dikasihinya, dan cenderung pula hati kepadanya. Dan setengah daripadanya tiada memandang raja itu kepada rakyatnya akan pandang belas kasihan. Maka siapa-siapa yang dipandangnya berharta diambil dipintanya dengan keras atau dihutangnya dengan keras, kemudian tiada dibayarnya dan tiada dipulangkannya, demikianlah zalim namanya, lalu makan harta yang haram dan sebagainya. Kata orang yang bertanya, ya Rasulullah, raja-raja yang zalim itu apabila jatuh suatu hal bergaduh, berperang, langgar musuh, dipaksanya kami yang kena zalim, maka adakah perbuatannya itu kami junjung apa titahnya dan kami perbuat apa perintahnya? Soalan inilah yang ditanya kepada saya oleh anggota keselamatan. Saya jawab ikut kitab dan saya jawab ikut hadis. Saya kata, dah dia suruh buat, buat saja, dan apa yang kamu buat mengikut hati kamu. Tuan-tuan, ni kerjanya pasukan mencegah rusuhan. Pasukan mencegah rusuhan. Okey, arahan kata cegah mereka jangan merusuh, bawa cota, bawa gas pemedih mata, pergi pukul orang. Berdosa kan? Ni nak lawan ni, berdosa kan? Ni jawapan dia ni. Ni jawapan dia. Adakah kami nak kena ikut perintahnya? Apakala didengar oleh Nabi soalan demikian, Nabi bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Nabi kata, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengarlah sekalian kamu akan apa perintahnya dan suruhnya, dan ikutlah sekalian kamu akan apa-apa perintahnya yang tiada membawa kepada maksiat, dan jangan sekalian kamu keluar daripada taatnya dan melawannya, dan jangan menderhakanya, dan juga jangan dicari jalan menurunkan daripada tahta kerajaannya dan membunuhnya, kerana yang demikian membawa kepada fitnah dan menumpahkan darah dan jadi bercerai dan berpecah belah kalimat-kalimat kamu. Nampak tuan-tuan? Nabi bagi jawapan. Nabi kata apa? Nabi kata, isma'u wa ati'u, dengarlah dan taatlah mana yang bukan maksiat, walaupun dia zalim sekalipun. Kalau perintahnya itu baik, perintahnya tak salah, kena taat. Dan Nabi pesan lagi pada dia, fa innama alaikum ma hummilu wa alaikum ma hummiltum, dan jangan sekalian kamu keluar daripada taatnya, jangan kamu melawan dan jangan menderhakanya, dan juga jangan dicari jalan menurunkan daripada tahta kerajaannya dan membunuhnya, kerana demikian membawa lebih besar fitnahnya dan malapetaka yang lain, iaitu menumpahkan darah dan berpecah kalimat-kalimat kamu. Habis tu ustaz, pemerintah ni zalim ustaz. Jawapan bawah sekali. Adapun zalimnya dan fasiknya, pulangkan kepada Allah membalasnya, kerana sesungguhnya atas batang leher mereka itu apa yang ditanggung mereka, dan atas batang leher kamu apa yang ditanggung oleh sekalian kamu. Depa zalim, depa punya bazai. Kamu tak ada kena mengena apa dengan depa. Tapi yang pertahankan dulu Islam dulu. Yang penting Islam dulu pegang. Jangan kamu turun dengan dia, kamu naik orang kafir pula ganti dia, Islam takkan terjaga. Yang dia ni kita boleh nasihat, yang dia ni kita boleh suruh turun baik-baik,
Tapi jangan turunkan dia dengan bantuan puak-puak yang bukan Islam, yang bila naik saja dia, tuan-tuan, belum tentu orang Islam akan dapat balik apa yang telah diturunkan daripada umat Islam itu sendiri. Jadi kesimpulan kita punya wacana kita malam ini, silalah berpolitik, tapi pastikan politik tadi menaikkan Islam dan jangan merugikan Islam balik. Itulah yang dikatakan politik. Yang kedua, keadaan yang berlaku di Syria adalah satu peringatan kepada kita bahawa orang Yahudi, orang Nasrani dan orang Israel sentiasa nak memecah belahkan kekuatan umat Islam. Dia tahu bila umat Islam berpecah, maka lemahlah umat Islam. Sebab itulah dia kacau orang Syria sampai bergaduh sama sendiri supaya orang Arab terus runtuh. Dan kenapa orang Islam di Malaysia ni, orang Melayu khususnya, tak habis-habis dikocok supaya bergaduh? Kerana Melayu lah benteng kekuatan politik Islam di Malaysia. Kalau orang Islam, orang Melayu berpecah, maknanya Islam lemah. Itulah yang mereka nak. Mereka nak sebenarnya Islam lemah. Dan cara nak melemahkan Islam di Malaysia ialah jadikan orang Melayu berpecah belah dengan politik, dengan politiknya. Akhirnya sekarang kita tak boleh nak jaga Islam dengan baik macam dulu-dulu. Dulu zaman Natrah, seorang aja nak murtad, satu Melaya turun, satu Singapura turun. Sekarang bila murtad anak-anak Islam Melayu, masing-masing cakap biarlah hak demeh. Yang masuk Islam lagi ramai pada murtad, biarlah. Pasal nak menjaga politik itu. Sepatutnya menjaga agama, bukan menjaga politik. Jadi tuan-tuan, kita jumpa malam besok di rumah tuan-tuan jam 9 malam dalam rancangan Salam Baitullah di TV1 malam besok 9 malam. Dan hari Khamis malam Jumaat, tuan-tuan boleh telefon saya di Radio Perak 9 malam sampai 12.30 malam. Ya, kita bersiaran sempena hari raya Aidil Adha sampai 12 malam. Jadi saya jadi DJ. Jadi tuan-tuan nak borak-borak, ya Ustaz Kazim kata tengah malam kan suaranya pelik-pelik sikit. Ini tuan-tuan boleh telefon saya malam hari Khamis malam Jumaat, insya-Allah. Saya ucapkan terima kasih pada pihak penganjur, terima kasih yang datang daripada jauh dan dekat. Kita jumpa lagi pada wacana intelek kita pada bulan hadapan. Tak tahu kita tarikh bila, tak tahu lagi.